template. Kita dah share template ni dalam portal SQA. Tunggu sekejap saya show. Ya. Okey, so kita telah bangunkan, jadi tim MTSUI kita telah bangunkan satu template lah. Template, nama dia template dokumen plan ujian prestasi. So bila kita nak buat ujian prestasi, bila kita discuss dengan agensi, kita dah collect all requirement, apa semua, apa sistem nak bangun, apa modul dia, berapa dia punya concurrent user, apa sebagainya. Jadi segala perolehan daripada semasa sesi requirement kita tu, kita akan masukkan dalam satu plan, dokumen plan lah. Jadi plan ni kita namakan dokumen plan ujian prestasi. Dokumen pelajaran prestasi yang ini ni tuan-tuan bertuah lah, kerana ini adalah kali pertama kita menggunakan template ni sebab template yang sebelum ni kami gunakan di dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris template ada bahasa Inggeris kan. Kalau tengok dengan projek-projek yang sebelum ni, mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan ni yang pernah terlibat, kita orang buat performance test dengan dia, template tu lah dalam bahasa Inggeris kan. Jadi kita telah dalam bahasa Malaysia lah. Okey. Jadi nama dia dokumen plan ujian prestasi. So saya akan ambil 10 minit. Nanti dokumen ni saya akan terang dia punya kandungan pada kita punya untuk yang projek individu nanti. Daripada case study itulah tuan-tuan akan ambil dan tuan-tuan akan kemaskini ke dalam plan ujian prestasi yang ni. Kemaskini ikut dia punya nama sistem, detail dan sebagainya, tuan-tuan akan masukkan ke dalam plan ni dan jadilah satu plan sebelum kita buat performance testing. Kan, sebelum kita buat performance test untuk yang projek individu nanti. Sebab kita buat, kita nak dia benda tu you all terus apply kan. Okey, ada satu dokumen template plan. Okey, bagaimana kita nak masukkan konten dalam plan. Okey, saya cerita sikit. Okey, mula-mula ni tajuk dia dokumen plan ujian prestasi. So nama sistem, kita masukkanlah nama sistem apa yang kita nak buat performance test kan, sistem mana. Dan kita masukkan nama agensi Indo, ni example ni jabatan kan, lepas tu dia ada kementerian mana, tarikh dokumen, bersih dokumen. Saya ambil 10 minit, saya akan terang ni, nanti tuan-tuan boleh rujuk benda ni kan. Saya ambil 10 minit just nak brief sekali lalu kenaan dengan plan ujian prestasi ya. Masuklah hak cipta untuk pelihara kerajaan Malaysia lah. Okey, alright. Sesi kandungan. So dia ada keterangan dokumen, semakan dan pengesahan dokumen, kawalan dokumen, senarai edaran, senarai gambar rajah, senarai jadual, definisi dan akronim, sumber-sumber rujukan yang kita rujuk, dan pengenalan sistem, memasukkan tujuan sistem, skop sistem, dan konteks ujian. Apa objektif ujian kita, apa item ujian, apa skop ujian, apa perisian dan pengakasan ujian yang kita pakai, apa kekangan bila kita melakukan pengujian ni, apa di antara kekangan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil constraint kan, apa constraint yang kita kena pasti. Ini kaedah komunikasi, bagaimana kita nak komunikasi dengan di antara tim pembangun dengan tim penguji dan sebagainya. Ada daftar risiko, whatever risk bila kita buat ni, kita kena pasti ada sebagai satu risiko, kita daftarkan dalam plan kan. Dan plan ni lah yang akan jadi satu dokumen yang kita akan persetujui bersamalah di antara pembangun dengan orang yang buat performance tester lah. Jadi kita kena agree. Kita akan uji berdasarkan kepada plan. Kalau selain daripada plan, kalau nak minta tiba-tiba nak pindah dia punya tu, jadi kita kena handle lain lah. Kita kena pindah balik plan tu, buat another plan ataupun sebagainya pada yang ni. Jadi basic lah. Okay, alright. Ada strategi ujian, pendekatan strategi ujian, sub proses ujian, serahan ujian, entry kriteria dan exit kriteria, metrik ujian, apa di antara metrik-metrik yang kita collect kan, penetapan tahap severity, persekitaran ujian, cadangan arkitektur, ujian prestasi. So jadual, kita masukkan jadual aktiviti punya, masukkan dalam kita punya plan, kita agree bersama. Rute penjawatan dan lampiran, ini antara konten lah dalam kita punya plan. Jadi tuan-tuan bernasib baiklah, tuan-tuan just fill in the blank lah kan, dia punya ni kan, sebab kita template kita dah sediakan kan. Okay, alhamdulillah tak ada masalah. Bagi pihak kami memang apa yang kita buat untuk share bersama kan, bukan milik kita kan. Benda-benda ni boleh diguna sama dan guna pakai, boleh customize ikut kesesuaian agensi. Okey, keterangan dokumen. So dokumen plan ujian prestasi ini disediakan untuk menerangkan mengenai perancangan aktiviti ujian. Okey, depan macam ni isilah nama sistem, agensi apa, dokumen memperincikan aktiviti terlibat, jangan dalam pelaksanaan, perkakasan, perisian maklumat sebagainya. Okey.
Semakan dan usaha dokumen ada disediakan oleh, disemak oleh, disahkan oleh, ni macam biasalah kan. Dalam mana-mana dokumen pun at least kena ada 3 benda ni. Siapa yang menyediakan dokumen ni, siapa yang menyemak dokumen ni, siapa yang mengesahkan dokumen ni kan. Jadi dia adalah satu dokumen yang valid lah di antara. Okey. Dan kawalan dokumen, kalau ada sebarang pindaan, kalau ada apa semua kepada plan sebagainya, kita nyatakan mesti satu, apa tarikh bila pindah, apa kenyataan pindaan, masukkan. Kita pindah dari segi business process ke, pindah number of concurrent user kan, pindah apa semua kan, kan dipindah, disediakan atau dipindah oleh kan, masukkan dokumen. Senarai edaran, sebab kita consider maklumat dalam plan ni adalah consider maklumat yang terhad lah, tidak bolehlah diedar kepada sebarang orang, sebab dalam ni kita ada maklumat berkenaan dengan gambar rajah architecture, kita ada maklumat IP, ada maklumat kenaan server dan sebagainya. Kita tidak semua orang akan dapat, jadi kita declare dekat senarai edaran ni hanya orang-orang ini saja yang layak untuk menerima kita punya dokumen. Kita listkan lah kat sini. Okay. Dan senarai gambar rajah, so ada gambar rajah 1, metodologi pelaksanaan ujian, architecture sistem dan dengan architecture ujian prestasi. Ini kita senang nak rujuk kan. Bila gambar rajah ni muka surat berapa, kita nak tengok carta organisasi muka surat berapa, kita nak tengok skop muka surat berapa. Kita buat dalam table macam ni, senang untuk kita rujuk lah. Dependency and akronim, kalau ada shortcut ke ataupun nama-nama pendek yang kita pakai dalam plan kita define kan. Maksudnya BPI tu apa, bahagian pengembangan ICT, PTSUI. Ini ni saya masukkan sebagai contoh lah, dan kita susun mengikut abjad lah. Dan biasalah akronim dan tuan-tuan pun tahu kan, bila susun dalam bentuk abjad. Okey, and then definisi, ni terma-terma istilah. Ni kita nak masukkan lah, mungkin bila orang mungkin tak faham SUT tu apa, sistem under test kan, merujuk pada sistem yang akan diuji. So MDEC ada satu, kalau kat sini pakai MDEC adalah open standard. Kami ada certain istilah ni kami tak translate sebab dia bila you baca dalam bahasa Inggeris lagi faham lah dia punya maksud dia kan. Bila dalam bahasa Inggeris kita translate nanti dia jadi macam tak berapa nak faham lah. Jadi okey, bilangan pengguna ada kita define whatever yang kita rasa istilah yang mungkin orang akan tanya, yang selalu dirujuk dalam kita punya dokumen, letakkan kat sini kan. Bila orang baca dia tak faham, dia tengok nombor concurrent user adalah bilangan pengguna serentak, response time adalah masa tindak balas, transaksi bisnes merujukkan kepada satu kitaran lengkap transaksi yang dilaksanakan oleh pengguna dari mula hingga selesai sesuatu proses atau bisnes. Dan ujian beban, load test, stress test pun kita define. Kiranya ada rujukan yang tuan-tuan rujuk dan sebagainya, masukkan dokumen rujukan, masukkan versi yang dirujuk. Kerana bila kita ada SRS, kita ada PRS, kita ada semua, ada banyak version kan, version 1, version 2, version 3, kena rujuk. Versi mana yang kita rujuk kan? Mungkin ada latest version kan dengan tarikh dia kan, masuk yang versi yang last lah. Okey. Pengenalan sistem, okey masuk. Ceritalah sikit nak buat materi pengenalan sistem apa. Sistem ni sistem apa, ni tujuan sistem untuk apa, skop sistem apa. Dan so baru kita pergi kepada konteks ujian. So ujian prestasi ni adalah untuk menguji prestasi infrastruktur. Kita define objektif kita untuk apa. Objektif ujian prestasi dilaksanakan adalah untuk menguji prestasi infrastruktur dan keupayaan sistem. So kita define kat sini. Objektif sebenarnya ada 4 lah. Di antara pertama nak mengenal pasti untuk memastikan sistem yang akan digunakan nanti dapat berjalan lancar dan risiko gangguan prestasi adalah minima. Yang kedua, mengenal pasti bilangan pengguna serentak, mengenal pasti hak maksimum bilangan pengguna. Kita buat stress test, kita define berapa banyak stress test kan. Dan yang dia nak mengenal pasti punca masalah dan cadangan penambahbaikan. Okay, item ujian. Item ujian kat sini kita akan terus merujuk kepada transaksi bisnes lah. Justru yang kata yang kita define kan, sama ada 3 atau 5, not more than 5 lah maksudnya. Contoh kan kita nak test untuk yang ni saya buat contoh transaksi bisnes yang pertama, tambah mesyuarat baru, cipta minit mesyuarat, cipta minit baru, and then papa minit mesyuarat. Ni sistem, ni contoh daripada sistem My Mesyuarat lah. Kalau tuan-tuan ada terlibat kan My Mesyuarat pun kita ada buat performance test jugalah kepada sistem tu kan, sebab dia ada komplain sebab slow dan sebagainya kan. Jadi kita akan buat performance test. So macam tadi sebab dia dah production kan, kita replicate dia punya database, buat instance yang lain, dan then kita buat performance test kepada sistem tu, dia akan masuk ke database yang lain. Jadi kita dalam production yang sama, production environment kan. Okay, so ada tiga business process. Okay, sila rujuk lampiran 1 transaksi bisnes untuk penerangan terperinci. Okay, kat sini saya terus nak tunjukkan tuan-tuan bagaimana dia punya transaksi bisnes Okay, kita pergi kepada lampiran 1. Okay, saya tunjuk contoh. Okay,
transaksi bisnes ni adalah apa yang kita klik daripada mula sampai akhir untuk satu proses. Contoh, untuk tambah mesyuarat baru, saya akan klik daripada landing page. Maksudnya saya buka laman web, saya buka IE ke, saya buka Google ke Chrome, saya type www.mymesyuarat.go.my. Lepas tu dia akan paparkan ada login kan. Masukkan ID pengguna dan password. So saya masukkan ID, saya masuk password, and then selepas tu saya klik log masuk, saya klik menu, and then saya pilih jawatan kuasa, saya pilih ini adalah step dia. Jadi step-step dia ni kena define lah dalam transaksi bisnes secara detail, sebab yang tahu step ni selalunya adalah pasukan projek kan. Kita datang nak buat performance test, kita tak tahu pun dia punya step kena klik mana dulu, kena klik mana dulu. Jadi yang nak kena define klik dekat mana page mana-mana tu adalah pemilik projek. Jadi dia orang akan lampiran ni selalunya akan diisi oleh pemilik projek lah. Dia akan share, dia bagi tahu, okey saya nak you all test untuk tambah mesyuarat baru punya transaksi business transaction ini. Okey, kita tengok okey apa step dia. Okey, you complete kan lampiran ni. Dia klik lah, klik sini, klik and then masukkan maklumat dan sebagainya. Okay, sampailah log keluar. And then untuk yang kedua pun sama juga. Nak cerita minit, dia pun detail kan apa pilih ni sebagainya. Ini antara sampel lah. Jadi 3 detail. Jadi detailnya ni bila pemilik projek atau agensi share tu, senang lah kita nak buat skrip nanti kan, kita dah tahu lah. Kita cuma klik sini, klik je dan kita masuk kan. Jadi kat satu skrip. Dia punya JMeter punya skrip. Okay, alright. Okay, saya nak kena cepatkan sikit. Sekejap saya nak tunjuk contoh terus lah bagaimana dia punya detail Okay, and then item ujian, and then scope ujian macam kata tadi. Define siap-siap scope ujian tu dalam kita punya plan. Yang pertama, bilangan concurrent user, berapa banyak nak uji. Kalau 1000, masukkan. Nyatakan bilangan pengguna serentak yang akan diuji. Dia masa tindak balas, masukkan berapa saat, 5 saat example, not less than or equal to 5 second. Bilangan transaksi ujian, 3 transaksi bisnes. Detail dia adalah merujuk kepada lampiran 1, 3 transaksi bisnes. Okey, perisian dan pengakasan ujian. Contoh, perisian ujian prestasi yang akan digunakan. Ini kami gunakan JMeter version, masukkan version berapa. Okey, and then tool apa nak pakai. Kalau ada tool pemantauan aplikasi, kalau pakai Dynatrace, masuk Dynatrace. Kalau you all ada tool-tool yang open source sebagainya, masukkan dekat sini. And then pengakasan hardware, kita orang menggunakan PDSA, so adalah satu load controller server dan ada 5 load generator punya server. Define dalam kita punya plan. Kekangan, sila nyatakan kekangan ujian prestasi sekiranya ada. Kekangan ni merujuk kepada halangan yang berkemungkinan berlaku semasa kita buat ujian prestasi. Contoh saya buat contoh lah, maksudnya masa kita buat performance test ni, dia masih belum buat pen test kan. Jadi ini adalah satu kekangan kan. Bila kita buat performance test nanti, kita risau bila dah buat performance test nanti akan mengganggu dia punya prestasi. Yang kedua, sebarang pindaan sistem tidak dibuat semasa buat ujian prestasi. Bila kita buat tu jangan ada sebarang pindaan dari segi modul, dari segi apa sebagainya kan. Nanti kalau tidak, skrip kita tu tak valid. So kita kena record balik skrip dan sebagainya. Okay, ni dah kena, ni sebagai contoh lah. Kalau ada kekangan lain, kita masukkan dalam kita punya plan. Okay, kaedah komunikasi. Okay, komunikasi ni kita merujuk pada ada 3 situasi lah ya kan. Jadi situasi yang pertama, masa kita nak buat penyediaan, pengesahan plan punya prestasi ni, jadi semua boleh kita discuss dengan semua pihak lah, pengurus ujian, pemilik projek, pasukan pembangun dan pasukan infra pun kalau boleh ada dalam satu sesi discussion. Kita panggil semua. Discussion yang mula-mula ni ada orang app, ada orang DB, ada orang infra, ada orang apa semua. Okey, kita bagi tahu kita nak buat performance test. Okey, kita dengan sebab kita nak detail maklumat infra dia, maklumat server dia, maklumat sistem dari segi application, kita nak maklumat modul-modul, so nak minta dia demo sistem dan sebagainya kan. Jadi media komunikasi kita akan buat mesyuarat, kita akan buat perbincangan. Kalau tak cukup dengan tu, mungkin kita akan email. Memerlukan maklumat-maklumat tambahan, kita akan email, surat menyurat dan telefon dan sebagainya. Untuk ujian prestasi, kita kata masa buat ni biar ada semua tim pengurus ujian, ada pemilik, ada pasukan pembangun dan pasukan infra, semua ada dalam sesi-sesi. Sebab bila ada, senanglah kita nak tanya maklum balaskan terus kan. Keperluan kalau ada maklumat yang kurang sebagainya, kita akan minta. And then yang ketiga, bila kita jumpa ralat, dan bila kita jumpa, kita consider ralat tu jadi tak lepas contoh respon time dari segi infra dia dan sampai semua, kita akan laporkan lah whatever ralat ataupun segala bentuk yang kita finding yang kita jumpa masa kita buat performance tu, kita akan laporkan
laporan penemuan ralat dalam ujian prestasi kita akan laporkan. And then pasukan pembangun dan pasukan infra kena memperbaikilah ralat yang dilaporkan, dan pasukan infra kita akan panjangkan kepada pasukan infra untuk dia menaik taraf infrastruktur. Jadi pasukan pembangun dan pasukan infra kena bagi maklum balaslah apa status penambahbaikan yang telah dilakukan. Sekiranya mereka telah buat penambahbaikan, akan diinform balik kepada pasukan, okey, penambahbaikan telah dibuat, so kami sedia untuk dibuat the next cycle yang kedua dan seterusnya. Okey. Okey, daftar risiko. Ini kita define risiko kan. Contoh, jadi kami buat contoh lah, setiap satu risiko tu kita define risiko dia adalah rendah, sederhana atau tinggi kan. Contoh yang kami buat ni, contoh tak semestinya contoh ni, kalau ada contoh ada contoh lain nanti boleh masukkan dalam plan. Kalau tak ada risiko, tak payah masukkan. Contoh yang kami buat, server tidak berupaya menampung bilangan pengguna kan. Jadi cadangan mitigasi dia kena meningkatkan keupayaan server. Resources tak cukup. Yang kedua, masa tidak balas. Bila menyebabkan masa tidak balas, resources ada cukup banyak, tapi masa tidak balas lebih daripada 5 saat, lebih daripada 10 saat. Jadi something kena tengok dekat coding. Kena tengok dekat configuration, dan kena tengok dekat DB dan sebagainya. Okey, yang ketiga, ini ada juga di mana contoh sistem tu dah tak ada window kan, dah tak ada orang yang nak ada pun kena panggil sebut harga lain dan sebagainya. Jadi kena lantik kepakaran luar lah. Kalau you all tak boleh buat sendiri, kena lantik kepakaran luar lah untuk dia orang tengok ada penalaan sistem dan sebagainya, data risiko ujian dan strategi ujian. Ini kita jalan ni, tuan-tuan boleh baca lah. Kita tunjuk bila kita buat performance test, kita daripada perancangan, dan kita buat analisis dari bentuk, kita laksanakan ujian, dan kita buat penamatan ujian. So setiap satu fasa tu ada laporan dia kan, pelan ujian prestasi, ada skrip ujian prestasi, laporan penemuan dan laporan ujian prestasi. Ini tuan-tuan boleh lah dalam dia, boleh rujuk kepada analisis, pelaksanaan, penamatan, persediaan. Okey, start proses ujian. Jadi sebenarnya menerangkan bagaimana proses kita. Jadi mula-mula kita kena bangunkan skrip ujian kan. Kita bangunkan skrip ujian. Bila nak bangunkan skrip, so kena fungsikan ada beberapa perkara lah. Contoh macam saya katakan, kena disable captcha, kena disable email. Sebab bila kita buat performance test ni, kalau boleh email janganlah enable kan. Kalau kita test untuk 100,000, 10,000, 1,000 punya user, nanti 1,000 email akan dihantar kepada user kan. User kalau kita test kepada guna account betul kan. Jadi kita disable email function, email verification tu itu ada macam external party. Bila melibatkan email ni, bidang kuasa kita lah kan. Maksudnya email lambat semua, itu email punya masalah, bukan masalah sistem kita kan. Masalah kita nak concentrate daripada sistem, datang isi maklumat, update kepada database, itu saja yang kita nak test kan. Integration pun kalau bolehnya, kalau ada pun kita disable masa untuk scripting, kita tak test. Data ujian, so kita kena berapa banyak data yang kita create, kita define dalam kita punya plan. Smoke test, so kita akan buat satu pusingan smoke test, and then kita akan buat ujian beban, load test, 2 pusingan. Ni kita cerita balik lah dia punya tu macam mana kan. Ujian beban, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, ujian tekanan. Ni merujuk kepada jadual ni lah. Maksudnya dalam plan ada jadual ni. Transaksi bisnes ada berapa? 1, 2, 3. Jadi untuk nanti tugasan individu nanti tuan-tuan kena lengkapkan dekat sini lah, ikut berdasarkan kepada senario yang saya bagi nanti. Berapa dia punya volume, berapa yang ini letak, berapa dia punya nilai ni dan sebagainya, bergantung kepada kreativiti masing-masing nanti. Okey. Pemantauan infrastruktur, serahan ujian. So untuk ini bila kita buat performance test ada 2 serahan lah. Yang pertama pelan ujian prestasi, yang kedua laporan ujian. Dia punya penemuan finding tu kita tak consider sebagai serahan, itu adalah finding kan, penemuan kita just share pada dia orang untuk dia orang buat fixing. Whatever penemuan nanti kita akan masukkan juga dalam laporan ujian prestasi sebagai salah satu lampiran atau sebagai appendix kan. Okay, entry dan exit kriteria. Kita define entry kriteria adalah UAT dah lepas, pentest dah buat, maksudnya pelan dah dipersetujui dan tanda tangan. Kalau boleh pelan ni kita sign off dulu. Di pihak kita, di pihak ni disetujui, sign baru buat performance test kan. Jadi masing-masing bersetuju. Okay, dah persekitaran ujian telah disediakan, skrip dah ready kan, data ujian dah disediakan, instalasi semua dah buat kan. And then exit kriteria kita define.
Semua transaksi bisnes telah diuji, purata masa tindak balas sama atau kurang daripada tempoh yang ditetapkan, ralat dan error tidak melebihi 2%, CPU tidak lebih daripada 80% dan nilai update rating. So ada update rating. Update rating adalah satu value di antara 0 hingga 1. Nanti saya akan cerita detail lah dalam update rating ni, apa maksud update rating. Jadi yang kita nak 0.85 ke atas. Dia mendekati kepada 1 lagi yang kita nak. Mendekati 1 itu respon time dia adalah baik daripada, sebab dia ada banyak, dia akan kumulatif lah, dia compare dari segi hardware, resources, tengok daripada respon time dan sebagainya, error dan sebagainya, barulah dia dapat keluarkan satu nilai 0.85 ni. Update rating ni memang dikeluarkan oleh JMeter lah. Selalunya bila kita buat performance test pun update rating inilah adalah yang menjadi pengukur kepada lulus atau gagalnya performance test. Yang ni nanti kita akan cerita detail apa dia update rating. And then laporan ujian peserta diserahkan kepada pemilik. Metrik ujian, setiap kali pusingan ujian kita rekodkan. Maksudnya peringkat 1, berapa masa, berapa respon masa, berapa CPU utilization dia, berapa memory utilization, ada ralat tidak, apa update rating dia untuk satu peringkat. Kita rekodkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Ni contohnya peringkat yang pertama 100 user. Apa result dia? Peringkat yang kedua, ini sebab dalam plan kita sediakan template kosong kan. Maksudnya ini adalah kita akan collect nanti, isikan maklumat nanti dalam bentuk ini, dalam table ni nanti. Table ni kita dah sediakan dalam plan. Dalam laporan nanti baru kita akan key in kan all the maklumat tu dalam laporan ujian prestasi kan. Kita masukkan. Jadi kalau ni satu cycle yang kedua kita copy lah table ni dan paste untuk cycle yang kedua punya result dan sebagainya. Jadi kita kata ini adalah maklumat yang kita kumpulkan masa kita buat performance test. Penetapan tahap security, ini samalah, biasalah ini kan. Maksudnya kalau kata kita jumpa error yang satu, critical punya error menyebabkan bila kita run performance test, sistem tak boleh gagal berfungsi, show blocker, show stopper kan, tak boleh memang. Kita tak boleh teruskan lah penetapan kan. Yang kedua, ralat yang kritikal tapi tidak melibatkan kegagalan fungsi. Yang ni kita nak define lah tahap security. Dan yang ketiga ni ralat yang tidak menjejaskan dari segi housekeeping dan sebagainya. Sekitaran ujian, masukkan architecture system, masukkan dalam kita punya plan. Mintalah dengan tim developer, tim pemilik projek satu gambar rajah kan yang menunjukkan daripada internet, and then lalu firewall, lalu switch, lalu web server, lalu app server, lalu DB, satu architecture system. And then jadual 7 masukkan juga satu server-server yang terlibat. Sebab server-server inilah nanti yang kita akan tengok dia punya CPU berapa, memory berapa. Yang penting bagi kita, dia ada berapa server, dan berapa dia punya, berapa CPU, berapa memory dia. And then OS apa dia pakai, dia nak seperti detail lah, IP dan sebagainya. Cadangan architecture dalam kita punya plan ni, inilah bila kita nak load daripada load controller, kita akan remote masuk kepada server PDSA, kita akan hantar load kepada portal, kepada sistem, and then kita akan collect maklumat di dalam dan nanti manage server. Yang ni jadual aktiviti. Nanti kita nak minta you all projek engineering nanti come out dengan satu jadual kan. Adalah dalam saya punya tugasan tu ada macam senario, cerita sikit bila nak live system, bila nak sebagainya. Jadi buat ada satu anggaran tarikh kan, berapa hari nak buat splitting, berapa hari nak semua. Ini saya buat sebagai contoh. Dan pusingan 1, and then buat penambahbaikan pusingan 2, buat masukkan tarikh. Buatlah anggaran tarikh kan. Macam seolah satu plan yang lengkap lah bila kita nak present kepada management. Kita buat performance test, and then performance test kalau ada penamatan ujian date. Struktur penjawatan ni kalau ada cat lah, contoh kan, maksudnya ada dua tim di pihak pembangun sistem kan, dia ada bahagian tim DB, dia ada tim analisa ni bahagian software punya tim, and then juga penguji 1, 2, 3. Masukkanlah kalau ada carta jawatan kan, kalau ada masukkan, kalau tak ada ini adalah optional lah. Peranan dan tanggungjawab lah, maksudnya bahagian penguji kena buat apa, merancang menyelaras ujian, menasihatkan, menyediakan laporan. Penguji siapa yang uji, dia kena buat apa, penguji kena membangunkan skrip, melaksanakan ujian, nasihatkan pasukan, melaporkan lah peranan. So jadual 9, peranan dan tanggungjawab pasukan penguji sistem.
jadual 10 menceritakan berkenaan peranan tanggungjawab pasukan pembangunan aplikasi. Jadi pasukan pembangunan aplikasi, dia akan kena pasti transaksi bisnes, dia akan menyarah penemuan alat dan melaporkan penambahbaikan yang telah dibuat, dan menyediakan alat tim infra, kena menyediakan infra perkasan dan sebagainya, betulkan ralat dan melaporkan ralat telah diperbaiki. Jadual dan tanggungjawab. Lampiran 1, lampiran transaksi bisnes. Bukan transaksi bisnes. Okey, mesti saya dah cover semua dalam kita punya template lah. Jadi bila nak buat performance test, ada satu plan, kita isi maklumat kat sini, dan kita dapatkan tanda tangan kan daripada projek dan daripada tim, barulah kita execute. Kita punya, barulah kita start dengan scripting, kita buat apa semua. Jadi kita tak nak lari daripada apa yang kita plan. Okey. Nak kata 10 minit lebih kat 25 minit dekat cerita. Ada apa-apa nak tanya tak berkenaan dengan pelan ujian prestasi? Tak ada, dia template kan, nanti orang boleh isi PCA plan je kan, isi kan, senang je, nanti update je. Hello. Assalamualaikum. Ya. Saya Habzul dari Mara. Ya, Mara. Ya. Saya nak tanya untuk ujian prestasi ni kita lakukan di production, dan di production tu dia ada server tu ada aplikasi lain, dan dekat database server pun ada aplikasi lain yang pakai. Jadi tak mengganggu ada ke macam mana bila kita run ujian prestasi untuk sistem baru ni? Maksudnya sistem tu akan berkongsi infra yang sama macam tu kan? Ya, betul. Okey. Jadi untuk yang ni, tapi akan create database yang berbeza lah kan? Database berbeza tapi dalam server yang sama. Tak ada masalah. Kalau database tu berbeza, tak ada masalah. Maksudnya okeylah kita buat dalam environment tu, kita tak nak you create environment yang lain, sebab nanti environment bila sistem dah live pun, nanti environment tu yang akan pakai environment yang dikongsi bersama tu kan kat situ. Jadi kita test, tapi bila buat performance test, make sure adalah sistem yang apa tu, database yang berbeza lah. Dan satu lagi, kena maklum juga kepada sistem lain tu, adakah sistem lain tu still running pada masa kita buat performance test tu, juga untuk orang lain. Kalau kata contoh, kalau sistem tu memang di operasi lain, jadi you kena plan pada hari-hari yang jarang user guna lah. Example pada hari Minggu ke, hari Sabtu, hari Ahad, ataupun buat pada malam ke, example kan. Elakkan risiko tu. Atau satu lagi tu kena down lah sistem yang satu lagi tu kan. Kena maklum kepada public, sistem ni tak boleh diakses. Sebab kalau tidak, you tengah load ni kan, jadi sistem yang satu lagi tu yang akan jadi slow. Ikut performance tu dekat sistem lain kan. Ya. Tuan, maksudnya yang tuan tu share multi hosting lah. Ada infra tu saja yang ada kan, maksudnya mungkin hardware dia tu dah besar, spek yang besar kan, mungkin dia boleh host DB. Tapi normally kan kita dah define environment tu kan, resources untuk setiap environment tu. Ya. Tapi kita tak nampak lah kenapa share dalam satu dan saya nak share satu lagi. Ada orang KPT tak dalam kat sini? dia macam senario macam ni untuk yang sistem UPU online kan. Bila kita buat perbincangan, dia memang ada infra yang besar. Tentu hanya diakses setahun sekali, dan dalam masa setahun cuma orang akan mohon dia pada bulan Jun je. Orang akan guna kan, guna pada bulan Jun, buat permohonan sampailah ditawarkan kepada universiti mana, contoh dia masa sebulan, 2 bulan. Sistem tu hanya digunakan dalam masa setahun, sebulan je guna. Jadi ada tu, dia kata sekarang ni, that's why kami hostingkan beberapa sistem dalam situ kan. Dia kata dalam maksudnya dalam masa dia ample time tu, orang lain boleh gunalah server tu, infra tu sebagainya kan. Jadi saya kata tak ada masalah bagi, tapi you all kena manage lah. Maksudnya bila pada bulan Jun yang memang nak kena tu, masuk sistem lain tu, kalau boleh janganlah enable ataupun janganlah bagi orang lain guna. Ini kekangan infra lah. Tapi kalau yang sebaiknya, satu sistem tu infra yang berbeza lah, itu adalah yang sebaiknya lah dari segi dia punya tu lah. Tapi kita kena manage daripada, mungkin lah, kecuali kalau itu saja resources yang ada, di antara cara-cara nak manage dia macam tu lah. Okey, terima kasih. Okey. Saya ada soalan. Ya. Berkenaan yang
apa untuk satu PC yang nak cuba tu macam ada limit kan, 1000 contoh 1000 concurrent user. Ya, betul. Kalau nak test 25,000 kena guna 25 laptop lah, 25 PC lah kan. Ya. Adakah solution ni boleh macam install di cloud ke? Yalah, di cloud pun dia kena ada server jugalah, maksudnya walaupun dia di cloud tapi dia satu server tu tidak, dia tak akan boleh hantar lebih daripada load tu. Yang saya tanya dari segi kos tu, sewa ke lagi apa, cost efektif macam mana? Itu tengok cara, maksudnya kalau di cloud tu terpulang lah. Kalau di cloud tu dia akan sewa ikut jam kan, masa dia macam contoh boleh juga you nak utilize dekat tapi you kena manage lah masa dia, nak test berapa lama, so you akan sewa dia untuk tempoh seminggu kan, untuk buat performance test berapa banyak server, berapa banyak tu untuk tempoh seminggu kan. Jadi kalau kita lebih macam tu lah. Adalah takkan kita nak beli kan, kita nak buat benda ni sekali je kan, nak buat performance test kan. Satu logik kan. So kita nak define, okay sekali you dah tahu, okay saya nak buat performance test untuk 10,000 concurrent user, so saya perlukan 10 server, so saya kena sewa 10 server ni, and then berapa lama masa saya, contoh saya nak seminggu, 2 minggu, okey kita tempoh seminggu nak reserve masa kan. At least dalam kepala kita dah ada dah anggaran berapa CPU nak sewa, and then berapa anggaran kos bila kira pada masa tu lah, dan berapa cycle yang kita nak buat tu lah. Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Kalau tak ada, selepas ni kita akan pergi kepada installation lah. Kita akan start install ke dalam PC tuan-tuan JMeter dengan application atau sistem lah. Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, nanti boleh balik sebab kita dah running masa Di template nanti ni tuan-tuan boleh download dalam portal SQA tu, boleh download nanti. Dan bagaimana nak menggunakan template ni, nak update template ni, menggunakan kita punya satu senario lah. Kita create satu senario untuk projek pengujian prestasi. Nanti saya akan terangkan pada hari yang kedua nanti. Okay alright. Okay, sekejap